Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kembali kepada siaran live kita. Jadi kita rugi masa oleh tengah jam, tak apa, tak ada masalah. Dalam masa seja yang ada lagi, kita mengisikan terus berkaitan dengan sejarah kita pada malam ni. Walaupun ada gapo-gapo saja permasalahan sekat gapo tu biasalah, kerana kita ni sedang duk jalan ke benar yang benar, kita duk menegak kebenaran dan kita bakal duk jaga jati diri kita. Maka kalau ada sekat gapo tu begitulah, bang kita benar yang nak menyekat ke kebaikan kita. InsyaAllah tak ada gapo dah. Maka marilah kita sambungkan cerita kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula pada malam ni adalah malam yang sangat bersejarah bagi kita. Sangat bersejarah bagi kita dengan kerana adalah masa yang Taning tu diperintah oleh orang seorang yang dilantik oleh Siye. Setelahnya mati ataupun dihukum bunuhnya Tengku Lamidin, dan Tengku Lamidin tu sebagai raja pertama yang dilantik oleh Siye setelah Taning tu jatuh, Kesik tu jatuh kepada tangan Siye. Jadi kalau kita ingat, Tengku Lamidin tu adalah cucu bagi Sultan Bene Badar. Sultan Bene Badar tu zaman Taning dulu lagi sebelum jatuh. Maka Tengku Lamidin adalah cucu dia, naik jadi raja, beralih daripada Kesik hidup di Kampung Perawai. Maka Tengku Lamidin ni juga lantik timbalai. Timbalai sore mari duk tolong dia, iaitu namanya Datuk Pengkalai. Jadi Datuk Pengkalai ni dia asal orang Kalai. Dia orang besar panggil Kalai Besar. Datuk Pengkalang Besar. Datuk Pengkalang Besar ni duduk di Kalai Besar celah Balo dengan Jering tepi sungai duduk di Jering Jamu tu. Di Balo tu. Dia pun pindah mari duduk di Kesik. Dengan kerana Tengku Lamidin suruh dia duduk Kesik. Lepas tu zaman Tengku Lamidin ni bawa bala tentera dia, askar dia pergi perang di Segorok untuk nak menuntut hak kembali daulah kerajaan Taning. Ketika tu Datuk Pengkalai ni tak ada pergi. Datuk Pengkalai ni duk di Kesik tu lah. Maka apabila habisnya zaman Tengku Lamidin, jadi gubernur lega tu sogi kepada Raja Bakak, suruh latih Tengku Lamidin, suruh latih Datuk Pengkalai Besar ni jadi Raja Taning. Kalau kita tengok nasak dia, Datuk Pengkalai Besar duduk di Kampung Kalai Besar Balo ni, dia bukan raja. Dia bukan orang keturunan raja. Bukan bakal raja. Tetapi dia adalah datuk. Seorang datuk besar. Saya panggil Kunang. Jadi pegawai besar kerajaan Taning pada masa tu. Jadi Siye ni kuasa setuju lah nak ambil dia naik, sebab Siye ni kuasa perik dah. Perik dah untuk nak latih orang bakal raja naik mengetah Taning. Dia bimbang takut latih siapa naik Belawai. Latih siapa naik jadi berotak klik kepada Siye. Maka kali ni kali pertama dia latih Datuk Pengkalai. Dan apabila dia latih Datuk Pengkalai dah nak jadi pembesar Taning ni, dia gelaran nama Kun Luang kepada Datuk Pengkalai. Kun Luang ni kalau orang Taning panggil Kuluwung. Kuluwung itulah panggil Kun Luang. Dan juga jabatan Kun Luang ni tinggi bagi kerajaan Siye ni. Dia panggil Tan Mun gitu ya. Tapi hak besar ni Kun Luang tu tinggi sekali. Jadi Kun Luang ning lah. Lama kelama tu dia panggil, dia ubah jadi logat Melayu jadi Long. Long tu daripada kalimah luang ni lah. Orang mula-mula dapat gelaran
luang ni iaitu Datuk Pangkalai. Dah. Lepas tu jabat te nama Kun Luang ni dia turun. Dia turun menurun. Mana tak anak Datuk Pangkalai pun boleh luang juga. Jadi Melayu tu jadi long panggil. Long gapo kata gitulah long tulung ning banyaklah nama. Dah. Maka Datuk Pangkalai ni apabila naik jadi pemerintah Taning, dia pun tak ada duk di pusat Taning hok sama-sama. Iaitu tak ada duk di tak ada duk di Kesik. Tak ada duk di Kesik. Seperti mana ada dalam surat catat tersier. Dah catat tersier diri dia tulis. Dia tulis lagu mana ni saya nak baca hak dalam surat catat tes sejarah sia hak Zamir Rajakan Tirneng. Tulis mai dia kata Welanan Sultan Chao Muang Pattani ขึ้นนั้นหาได้อยู่ว่าการที่ตำบลบ้านมะนาที่นางพระยาปัตตานีว่าการอยู่เดิมไม่สุลต่านเลื่อนไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ตำบลยิริงฝ่ายตะวันออกตรงกับท่าบ้านยิริงริมคลองเวลานั้นเปลี่ยนชื่อเป็นระตูพลเมืองเรียกกันว่าระตูปะกาลันแปลเป็นภาษาสยามว่าระตูน้ำท่าและระตูปะกาลันคนนี้คำเล่าลือกันว่าเป็นคนมีสติปัญญาอำนาจมากเมืองที่ใกล้เคียงก็คร้ามกลัวอยู่hok ning dalam catat tes surat hok sia. Surat apa? Surat hok Gubernur Legon hantar kepada Bakok. Surat berkenaan dengan data Datuk Pangkalai. Dia kata Datuk Pangkalai nak jadi Sultan Taning, hok sia latih lah. Tapi dia tak ada duk mengetah, tak ada duk kira cara, tak ada duk mengetah di ban makna. Makna ni kapo bana dah. Di mana tepatnya Raja Taning duduk dulu. Jadi ya Raja Taning Sorening ni dah dia pindah duduk di Jering sebelah timur. Jering sebelah timur seberai dengan Jering tepi sungai. Jering tepi sungai tu iaitu kota Jering Asal. Kota Jering Asal Jering tu lah. Tapi dia mari duduk seberai sungai. Seberai sungai tu seberai sungai laksana kampung Jering. Lakah sungai lah. Maka dia pun tak nama tempat tu panggil Pekalan. Kalai. Jadi Kalai. Maka itulah asal usulnya kampung Kalai Besar. Kalai Besar di Jering tu, di Balo tu adalah kampung yang diletak oleh Datuk Pangkalai ketika dia pindah mari daripada Kesik, mari duduk di sebelah Jering. Kerana dia pilih mari duduk di Jering sebab ketika tu you nak duduk Kesik tu tak sedap dah. Kesik tu mudah kata hanguh, hancur habis dah. Maka tepat hok emah molek lagi untuk nak pindah tu, maka dia pergi duduk di Jering. Tapi duduk di sebelah Jering sebab Jering tu ada raja dah. Raja Jering dulu ada dah, maka dia pindah dari sana. Lepas tu dia duduk di buka kampung di Kalai Besar. Kalai Besar Balo lah sekali lah dua tu Kalai Besar dengan Balo tu hak tulah dah. Maka apa dia duduk situ? Raja Jering Asal tu, hok kata duduk di Jering, di kampung Jering tu, pindah ke sungai, gitu duduk di Mulut Kuala, iaitu pergi buka pula tambah duduk di kampung Jambu. Maka Jering Asal hok dalan bakal tinggal tu. Dia duduk di Jambu sebab dia tak pelaga dengan Datuk Kalai. Sebab Jering hok dulu ni dia pakat molek dengan sia. Dah. Tak sedap duduk lah dengan Jering ni. Ning hok ada dalam catat tes ya. Kita baca ada dalam catat tes ya. Dah. Maka apabila boleh gelar luang dah. Dah, bukan sekadar tu saja dak. Dah. Kerana dari gelaran inilah pangkal nama Long diberikan kepada para pembesar negeri dan terus kekal pada keturunan masing-masing. Orang yang boleh gelar Kun Luang ni jatuh ke anak dia jadi saka juga. Jadi pusaka dia juga. Anak pun boleh jadi long. Long pun kata lagi lah. Menerusi penjajahan Siam ini, pentadbiran Bangkok telah dilantik Prak Janak dari Senggora
sebagai Gubernur Patani atau Chow Meng yang pertama dan juga melantik para pegawai Siam untuk menasihatkan Raja Patani dan para pembesarnya tentang kuasa-kuasa mereka. Ni hak pelik ni. Jadi Siye latih Datuk Kale jadi Raja Petani. Walaupun Datuk Kale tu bukannya keturunan darah raja. Tapi tak apalah. Dia bukan orang bakal darah raja pun. Tapi Siye latih dia jadi Raja Petani. Dia tu datuk je. Sampai tu juga Siye latih seorang lagi. Orang panggil Perak Canak. Jadi Chow Meng Taning jadi tine lah. Latih Datuk Kale dah jadi Raja Taning. Tapi Siye latih seorang lagi nama Perak Canak ni orang Siye. Orang Siye ni orang Cenok. Orang Siye Cenok ni mari tine pula jawatan ni. Jadi mudah kata latih orang dah tapi tak seorang lagi nanti kontrol. Sekali dengan dia bawa pegawai-pegawai orang Cenok mari sekali. Pegawai-pegawai Siye lah mudah tu. Mari duduk di Jering tu juga. Duduk kawasan Kut Jamu tu lah. Jadi dua lah. Datuk Kale so orang Melayu tempatan. Dan juga latih seorang lagi. Panggil Perak Canak. Orang Segoro. Orang Cenok Segoro tu jadi meh-meh sepapua sebagai gubernur. Jadi tine dengan Datuk Kale dah. Semasa Patani di bawah pemerintahan Datuk Pangkalan, keadaan dalam negeri adalah aman buat beberapa ketika. Dah boyo naik jadi Raja Petani. Luah ni dah. Lepas tu mari duk mengetah di Kale Besar Bala. Keadaan ame sebentar je. Ame sebentar. Namun begitu, perselisihan pendapat timbul antara para pembesar negeri dan pegawai-pegawai pentadbiran Siam, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam dan adat istiadat Melayu. Mula tu duk molek. Mula tu duk molek tak ada apa. Bodok style duk satu ketika. Jadi, Raja Petani yang nama Datuk Pangkalan ni, dengan pegawai-pegawai kerja dia tu gi selisih. Gi selisih. Gi canggah, gi bergadah. Gi tak kena. Dengan pegawai-pegawai Siye. Hak duk bawah Perak Canak tadi. Hak latih tu. Jadi kelahilah waktu. Kelahi apa? Dia duk kelahi hukum-hukum agama. Karena Taning ni jok dulu lagi dah guna hukum syariah. Guna hukum syariah Islam. Orang minum, orang judi, orang nyuri, orang zina ke apa, guna hukum syariah Islam yang mana ada dalam catatan Tani dulu kata bakal lagu tu dah. Maka puak-puak Siye ni dia tak setuju dengan benda tu. Maka apa ni hukum-hukum Islam dan adat istiadat Melayu, adat-adat bersih dulu, adat-adat Melayu kita pun jadi bercanggah. Dengan Gubernur Siye hok mari duk tu. Tu kih-kih dia masalah hak agama. Tu bercanggah. Perasaan tidak puas hati ini semakin meruncing menjelang tahun 1808. Tu dah. Sebab Datuk Pangkalan ni dilantik jadi Raja Petani pada tahun 1791. Lepas tu setahun dua duduk amai molek, baru mari dia selisih jadi gadah dengan puak pegawai Siye. Maka mari hangat, mari teruk lah mudah tu mari selisih kuat pada tahun 1808. Ini telah mendesak Datuk Pangkalan bersama umat Islam di Patani bermuafakat untuk menggulingkan pemerintahan Siam. Pada tahun 1808 ni mudah tu Datuk Kale dengan orang-orang Islam di Patani kita ni tak boleh dah. Hak tu pun tak boleh, hak ni pun tak boleh jadi gadah belaka. Adat-adat Melayu pun nak guna tak boleh. Hukum-hukum agama Islam pun Siye murih. Pasal mana? Mula tu latih kita, kita bebas hari raja. Dia mau latih sore lagi mari duk kum kita. Tak kena lah pasal tu. Maka tak boleh benar dah. Tak boleh benar dah Datuk Kale dengan orang-orang Petani. Maka demo ni pun pakat
pakat untuk nak guling sie. Nak berotak klik kalau gitu kita berdeka mudah kata. Kalau itu kita belawai berdeka klik dan kita ni ke dia nak duk sie lagu ni. Tu. Itu muafakat daripada persedengih soraknya Datuk Pangkalai dengan pegawai-pegawai dia di Jering Bala. Pergerakan ini meletus hingga memaksa Prak Canak Gubernur Siam di Patani melarikan diri memberitahu Gubernur Singgora Luang Suwan Kiri yang membuat liputan laporan ke Bangkok. Jadi akhirnya Datuk Pangkalai ni bawa grup dia. Bawa askar dia 4-500 orang ni Pok Balo Pok Jering ni dah. Gi kepung rumah Prak Canak. Prak Canak ni duduk di Jamu. Gi likung Prak Canak okey sie hok mati duk kontrol taning pula sekali lagi. Gi duk likung situ gi duk pergi di situ tapi Prak Canak tadi tu lagi dia. Lagi dia tu baik belayar lagi sampai di Segoro. Lepas tu lapor pergi kepada Gubernur Segoro. Lapor pergi Gubernur Segoro toh pok ni likung ku lah. Lepas tu pok taning tu bangun klik semula untuk nak melawai kita. Dah. Mula tu dia dok harap kata dak dah taning habis dah kita tak ada tok pok bakal raja dah jadi raja taning kita ambil pok datuk-datuk dah. Pok menteri dah naik. Tapi dak juga dah pok menteri ni pun lawai juga. Dengan yang demikian Raja Siam 1 mengarahkan Gubernur Lega Chow Phraya Luang Nai Siti supaya mematahkan pemberontakan Datuk Pangkalai. Lalu tu apabila Prak Canak Gubernur Sia ni lari klik, bukan gubernur lah abang kata wakil Sia tu lari klik Segoro. Dah Segoro pun hatta surat pergi lega hatta surat pergi Bakok. Kata Pok Melayu ni Pok Taning ni duk pakat muafakat lepas tu duk belawai. Untuk belawai dah. Maka kita tengok dalam surat dalam catat teh sia ada dah. Ada dalam Prak Racak Pungsawadan Kurung Ratanak Kosin Racakanที่ 1. Dah. Putra Sakarat 2351. Sia pun ada tanda juga apabila surat daripada Gubernur Lega tentang pemberontak ke daripada Taning sampai di Bakok. Dah. Hak sia tulis ke mana? Nai pi makrung. Ni saya baca bahasa sia dah ni, bahasa Thai dah ni. Nai pi makrung Samrit Sok Cula Sakarat 1170. พระยาตรังกานูกับดาตูปกลันเมืองยิริงคบคิดไปชวนแขกเสียเมืองลานนนซึ่งเป็นสลัดอยู่ในท้องทะเลจะยกมาตีสงขลาได้ พระเจ้าหลวงจึงโปรดให้เจ้าพระยาพลเทพitu บุญนาคบ้านแม่ลาซึ่งเป็นผู้รักษากรุงเก่าแต่ก่อนเป็นแม่ทัพเกณฑ์คนหัวเมืองฝ่ายใต้ไปด้วยช่วยราชการเมืองสงขลาและตีเมืองยะริงได้ยกออกไปจากกรุงเทพเมื่อณเดือน9ปราบปรามเมืองยะริงเรียบร้อยดังแต่ก่อนนี่สุกะเหาะราชการที่1 Raja 1 Raja nombor 1 Ratanak Kosin tu dia kata Raja Ganung dengan Raja Jering. Dia kata Raja Jering Datu Pakalan. Datuk Kalai tu lah. Deh. Pakat. Gi hajak puak siak dengan hajak puak Landun. Hajak puak siak ni, hajak puak Landun iaitu puak siak ni iaitu orang Melayu siak. Siaknya orang Riau. Gi minta bantuan daripada puak Riau. Riau duduk di Johor tu. Dan juga gi hajak puak Melayu Landung. Melayu Landung ni duk ke tepi. Dia ada lagi zaman Taning jatuh tu pun dia pergi teruk dah puak tu. Puak Melayu ke tepi laut tu iaitu puak Melayu ke Gelong Tawa, Semo, kalau Taje, Tanjung Pau, kalau Kuba, kalau Pasuk apa kalau Tibor. Ni puak tu ni puak Melayu Landung dulu dah. Dia duduk situ. Hajak puak tu untuk ya tu puak tu duduk kolai laut dah duduk ke pesisir patah hajak mari Serai Segoro. Maka bawa mai Serai Segoro dah
Gajah bakok pun suruh praia politik. Dah. Jadi penglima perai dia hak sia ni turun mari bahagian selatan lek bawah ni untuk gi bantu segara dan juga gi serai kelik ambil negeri Jering. Dah. Pada bulan 9. Gena-gena pun suruh gi cakang, suruh gi perak. Dah. Suruh gi merak Datuk Kale di Jering boleh. Itulah kalau surat Malaysia pun ada tanda. Sakut dengan hatu tadi. Datuk Kale dah. Jadi apabila tak boleh dah sebab dok baloh puak-puak pegawai Melayu tani kita dengan pegawai sia dok dijamu tu kih-kihnya hukum agama lah. Dengan hak adat Melayu demo tu jadi canggah dengan kita. Jadi demo ni pun pakak pergi kepung moh perak cenak okey sia, pak cenak dia lari pergi segara. Maka boy jadi lagu nidah ni, pak ni kata kalau gitu kita perai selalu. Mudah kata. Mula tu jadi masalah pegawai dengan pegawai ya. Bukan kita makan gaji gajah Asia ni kita pun jadi sepore sia bukan. Zaman dulu dak makan gaji suku. Tapi jadi lah hukum agama kita tak jang. Adat Melayu pun kita tak jang, tak rela. Maka ya kelahi sama pegawai tu. Maka berkelahi sama pegawai itulah tani pun buat keputusan kata kita perai. Apabila nak perai, apabila nak perai dah tani kita cari bantuan lah. Datuk Pakalan ni je pergi hajak gajah Teganung dengan hajak puak Melayu Landung. Melayu Landung. Nanti tengok tagi atau dah Melayu Landung dekat mana dah. Jadi hajak dua grup ni dan juga hak paling besarnya kerana sia kena tanda sangat peperangan kali ni dengan kerana Taning Datuk Pengkalan ni gi di Teganung dan juga gi hajak Fort Said. Fort Bakar Said Rasulullah ni keturunan Fort Said gapo saja hajak mari pergi juga. Pas demo Fort Bakar Said ni tak jang. Tak rela kalau Taning tu agama Islam di Taning tu punah. Fort tok guru lah dah kata Fort Bakar Said. Maka Fort Said ni pun mari perai sekali. Apabila Fort Said ni masuk mari perai sekali, hak ning lah hak wakwi sia ni takut. Sia ni takut sebab nak jadi perai agama. Dalam hak sia sebut kata Fort Tani ni pergi hajak Fort Said. Lek tok hai. ที่มีผู้คนนับถือเข้ามาเป็นผู้นำในการก่อกบฏให้กับชาวปัตตานี ni Fort Said ni bermaknanya Taning ni je kita tarik Fort Arak, Fort Bakar Said, Fort Bakar turunan dulu. Ya kok jamu tu je banyak Fort Bakar Said. Kok jamu, kok Jering tu banyak. Jadi hajak Fort tu. Bila Fort Said ni masuk perai sekali tu, wakwi rakyat Taning pun semangat naik. Semangat tinggi lah. Kata bakat perai belakang, mari belakang. Fort Said turun medan sendiri. Maka Taning pun selalu dah. Apabila rakyat Taning pun ramai bakat nak menutup, maka pergerakan menentang Siam ini telah diatur di bawah pemerintah Panglima Datuk Pujuk dan Datuk Sai yang menunjukkan keberanian mereka menentang serangan Siam di bawah pimpinan Chow Phraya Pholatheep yang tiba dari Bangkok dengan beberapa buah kapal perangnya. Jadi Taning ni jadi seluruhnya bukan sekadar kata perai Datuk Kale saja. Jadi seluruh rakyat Taning tu sedar dan khabar pakak ramai. Fort Siok pun mari Riau. Fort Landung hodok ke tepi laut ke Nocik tu pun masuk dah. Lepas tu Fort Said pun masuk sekali. Hingga Taning tu latih dua orang jadi penglima. Metak besar untuk lawan iaitu Datuk Pujuk dengan Datuk Sai. Datuk Kale tu jadi raja dah. Ni alhamdulillah dah lah Taning ni boleh pakak buat dia. Datuk Pujuk dengan Datuk Sai. Datuk Pujuk orang Pujuk, Datuk Sai orang Sai. Orang Sai Kelubang. Sai ni semua ikut perai apa-apa pun Sai ni kena duduk sekali semua. Orang Sai ni suka musuh. Bukan suka musuh kekerasan, yang musuh nak berlawan lah. Jadi
Sia pun hatap Cao Praya Pula Tep. Mari pada bakok dah. Mari dah. Mari nak pergi. Maka Tani pun buat perancangan. Pertempuran hebat berlaku di daerah Jering, Pangkalan Besar, di Gersik dan Pantai Baruh Laguni. Kekuatan pertahanan di pihak Patani menyebabkan Raja Siam Rama I meminta bantuan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah yang kedua dari negeri Kedah supaya mengirimkan tentera dan makanan. Jadi Puak Taning ni, dia buat tempat tehayar mana. Kalau kita tengok di belakang ni, tengok di belakang ni nak tunjuk sikit. Boleh zoom. Ni. Dia hamak Fok Sia tu baik dah, gubernur Sia duduk di jamu tu baik dah. Maka Taning ni dia bagi lagu ni. Satu abang dia benteng benteng Teraja. Benteng Teraja ni iaitu Fok Lanun tadi. Mari duduk sini. Pada Fok ni. Fok abang kata ambil jok di Gelang Tawa, Semo, Tanyo Pau, kalau Taje, kalau Pa kok sah ni deh. Sah ni demo ni jaga sini kok laut. Lepas tu Datuk Bujuk ni dia tok askar dia ni ambil jok di Gahong sampai di Pujuk. Di Gahong tu sini ni demo ni dia buat panggil wak tambak panggil. Wak tambak tanah tinggi. Sampai ke Hening pun masih ada lagi tambak. Orang panggil tambak ditutung. Tambak ditutung kita pergi masuk ke Sening Berhak tu dah. Jalan konkrit masuk dalam di kampung kok tutung kok tu masih ada lagi tambak di tengah benar. Panjangnya 3 kilo. Jadi saya kira ni tambak ni dibuat oleh Datuk Bujuk untuk nak tahan sini. Sini orang panggil Baruh Laguni. Dah. Lepas tu so laginya pergi di Jering, iaitu pergi di Kalepsa. Iaitu di Padel Luah di Balo. Pergi di Kampung Balo. Di Balo tu sebenarnya dulu Balo tu kampung besar. Orang ramai, rakyat banyak. Tapi sampai ke sini ni Balo ni rumah jari-jari dah sikit-sikit dah. Kalau dulu tu besar kampung ni sebab dia ada kota. Lepas tu dia jadi media pergi banyak. Orang mati ramai lah sini ni. Kubur-kubur syuhada ni. Kalau tengok jarah ni belah-belah tepat. Orang tanah di kawasan Balo. Saya pun tak tahulah. Kena gilah di Balo atau ada kubur banyak seperti itu juga kedok. Kita tulis belah-belah tempat dia tu. Raja Legeh pun ada mati sini. Datuk-datuk lain pun ada mari pergi di Balo, di Kaleng. Selagi pergi di laut ni Gersik. Berlaku di Gersik. Di Gersik ni berlaku juga. Tu hok mari ke laut. Jadi hok jaga lautnya Fok Kuala Teraja Tanjung Pau dengan Fok Gersik jaga laut. Untuk teh darat ni Datuk Bujuk duduk di Gahong di Pujuk, Datuk Pangkale duduk jaga di Kala Besar di Jering, dan juga Datuk Sai duduk di Gersik. Datuk Sai mari di Kelubir tadi. Duduk Gersik dah. Maka peperangan ni berlaku hangat. Sebab Fok Said, Fok Tok Guru ni dah bersama dalam peperangan tu. Jadi kita tengok sikit dalam catat Sia tadi. Sia tulis banyak sakut dengan peperangan tadi. Sia ni tulis banyak sakut dengan peperangan tadi lah. Hak berlaku di Kale tu dah. Dia kata ni hak ada dalam Pung Sawadan Mương Songkhla, hak segoro sebut kata Krang nan Datu Pakalan จ้าเมืองยะริงคิดกบฏเจ้าพญาพลเทพจึงจัดให้กองทัพเมืองพัทลุงเมืองสงขลาสมทบกับกองทัพหลวงออกไปตีเมืองยะริงจับตัวดาตูได้Sia sebut sekat tu. Hasil daripada peperangan tu dia sebut sekat tu. Mari tengok hak dalam catat teh Sia pula, hak Melayu kita. Hak Melayu kita ni dia kata pertempuran hebat berlaku di daerah Pangkalan Besar Jering, Gersik dan Pantai Baruh Laguni. Kekuatan pertahanan di pihak Patani menyebabkan Raja Siam Rama I meminta bantuan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah. Dengan kerana orang Tani duduk tahan kuat. Beberapa tempat ni, 4 tempat ni.
pos dia, pos askar taning dok teher situ. Maka gajah satu nampak je tak erak lah fok segara patalung lega ni okey share duk lawan dengan taning apa tak lagi. Ya hantar surat gi kepada Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah yang kedua. Gajah Kedah pada masa tu. Sebab Kedah pun duk tunduk wasiat pada masa tu. Suruh Kedah hantar tentera dan juga bekalai makan gi segara untuk we fok segara peringatan ni. Tu. Mek Melayu, pelagar Melayu lah kata. Bagaimanapun, berdasarkan persaudaraan Melayu dan Islam, Sultan Ahmad Tajuddin Kedah enggan berbuat demikian. Sultan Ahmad Tajuddin Gajah Kedah ni, duk dia tolak. Tak say. Siah tak surat lagi dah. Muhtar tentera bekalai makan mai segara. Guna perang taning ni. Jadi Gajah Kedah berterima dah duk dia. Ya tak nak tolong lagu mana ya duk pergi dengan sama Melayu dengan orang Melayu dengan Islam supaya kita. Jadi Gajah Kedah duk dia tak dah duk senyap. Peperangan sengit terus berlaku. Perang ni pun hebat. Tak ada dah perang hebat ni. Zaman lepas pada jatuh kepada Sia ni, iaitu perang di Jering ni lah, perang di Balu tu. Datuk Pujuk bersama pengikutnya memberi tentangan terhadap Siam di Kampung Gahong. Pujuk. Datuk Pujuk tu duk paklak panggil. Duk teher kuat di Kampung Gahong. Tempat tadilah hak sebut tempat tambak. Tambak tutung. Kena tak tambak? Tambak ni tanah tinggi. Duk tengah benda panjang cuba pergi dia. Saya pergi dah lah. Di Kampung Tutung masuk ke Gahong tu. Orang yang dulu buat ni zaman ni. Tanah tinggi, lemu seekor lopak tak lepas lah. Tapi benda ni tanah betul. Tapi tanah tinggi duk tengah orang nanik tah lah. Tu tambak. Abang kata tambak ni besar lah. Kalau kira memang kubur lah. Teh. Duk pergi situ. Sedang pertempuran berlangsung, Datuk Pangkalan Raja Patani, pahlawan terbilang, diberitakan terkorban. Sebab ia becek. Datuk Kala duk pergi di Balo tu. Datuk Pujuk duk pergi di Gahong. Datuk Sai duk pergi di Kesek. Fok Siok, Fok Sai, Fok Lanung duk pergi di Teraje. Jadi, bunyi khabar dia kata, Datuk Pangkalan ni halah pergi. Datuk Pangkalan ni halah pergi. Baginda telah membuktikan dirinya sebagai pahlawan Melayu dan pejuang Islam yang gagah berani menjadi negarawan ulung pada zamannya. Pada zaman itu orang kecek hebatnya. Soho lah kata Datuk Kale ni. Dia rela, dia mudah tu dia berlawan sungguh-sungguh. Hingga dia mati. Korban syahid. Maka dari perjuangannya itu, umat Islam Patani mengambil unsur-unsur yang baik dalam tamadun yang mereka temui. Sebagaimana juga lazimnya, setiap kali Patani kalah, maka umat Islamnya menerima nasib yang malang. Malang ni sedih dah. Iaitu terpaksa berhadapan dengan kekejaman yang tidak mengenal belas kasihan. Iaitu, supaya sama, bahawa halah dah tani pecah dah, maka nasib orang tani tu, dia kena terima lah. Dengan zolingnya dan kejeng tak kena belah kasih. Mereka juga hidup sebagai perlarian yang mencari perlindungan di negeri-negeri Melayu semenanjung yang dianggap agak selamat. Pada masa ni lah kata puak di Balo di Jering ni pakak hijrah lari ramai gi buka siapa kok dalam ni hidup di Kampung Helang. Kalau sebab tahu puak Helang tu mari mana? Halal tu sebenarnya bukan daripada pecah taning. Kalau pecah taning zaman Kesik pecah tu, halal ada lagi. Pecah taning ni, dia baru fok mecah. Faham? Dia tak nak masuk dalam lagi. Dia fok hodok di Gemecah dengan fok hidup di Sungai Taning di Kedah. Tu zaman taning jatuh. Tapi zaman Datuk Pangkalan ni lah fok Jering yang gi buka Kampung Helang. Duk kat dalam.
Sebab kita ada bukti. Buktinya Siyenyo tulis. Siyenyo tulis kata Datuk Pengkale ni apabila pecah dah di Kale ni dia hundur. Dia hundur gini sampai di Hulu Remeh. Sampai di Hulu Remeh baru boleh igat dan hukum bunuh di Hulu Remeh. Di Hulu Remeh itu iaitu di Halang. Dekat dengan Jarum. Betong. Bukannya mecah. Bukannya tanah betong. Ya lain dah. Sebab tu kalau kita tengok perang pula lepas pada ni sekali lagi zaman Syekh Daud. Perang di Cenok pula tu baru Fok Nocik gi. Jadi Fok Kapurang. Fok Nocik Kapurang. Dah. Grup tu. Jadi kalau kita tengok grup hok gi tu, kalau grup Fok Kesik, Fok Nyalimo. Kesik Fok Nyalimo ni iaitu Fok mecah. Fok pecah di Jamu, di Jering, Fok Helang. Lepas tu Fok pecah di Nocik, baru Fok Kapurang. Fok pergi lek kane sungai. Dia tak ada balai, tak ada lagi dulu. Tu Fok Helang tu, Fok Petong tu, Fok Jering, panggil Fok Jering, Fok Jamu. Lepas tu hok lari masuk ke kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman. Tapi hok belayar dengan kapal laut, tubik keluar tu, tak kena kecek banyak. Pergi ke Ganung, pergi ke Kelantan, pergi ke Pahang. Lepas tu Fok lari ke lain ni, pergi ke Kedah, macam-macam lah. Sebab pecah dah. Jadi ia tak ada sekutu, ia duk pak bucu. Apabila Raja Siam Rama II atau Prak Putalet La Napalai menaiki takhta kerajaan Siam, beliau telah membuat beberapa perubahan dalam pentadbiran negeri. Sejajar dengan itu, Nai Kuang Sai telah dihantar dan dilantik sebagai Gubernur Patani kedua tanpa perlantikan seorang Raja Melayu. Ni, bawa pecah dah Datuk Kale. Pada masa tu, Syia tak mahu lantik dah orang Melayu nak jadi pemerintah tertinggi. Tak Tengku Lamideng, orang Pawai dah. Pawai Nyalimo, Lawai. Mati. Nak kakak. Selerok habis. Nak cucu. Tak Datuk Pangkalai pula. Datuk Besar di Balu. Pecah pula dah. Lawai pula pecah. Syia tak ada tak biar dah. Maka Syia tak orang yang nama Nai Kuang Sai. Nai Kuang Sai ni pegawai Syia. Tapi dia bakal cidung. Pegawai Syia je Sai Chi. Nai Kuang Sai ni jadi Gubernur Taning. Orang yang kedua. Hak tadi Perak Canak. Tak boleh tak ada Perak Canak. Kalau tak Perak Canak mula, rakyat konotes sebab yo jahil. Yo jahat mudah kata. Perak Canak tu yo tak faham adat Melayu, yo tak faham hukum agama Islam. Tu duk bergadah dengan orang Taning. Ini buat kali pertamanya orang-orang Melayu umat Islam di Patani telah diterajui pucuk pemerintahannya oleh seorang yang bukan Islam. Nai Kuang Sai sebenarnya ialah keturunan Siam yang menetap bernego di daerah Cenok. Kesempatan ini beliau telah menambahkan penempatan penduduk keturunan Siam selama 500 orang dari Patalung dan Senggoro untuk memecahkan perpaduan umat di situ. Jadi pada masa ni ia masuk zaman Rasakan Tisong dah. Raja yang kedua Prabu Teluk Lana Palai. Jadi Nai Kuang Sai ni dia mari duduk di Taning. Dia jadi gubernur. Kau tu kat Taning tak ada raja dah. Semua kena tunduk kepada Raja Syia dah. Syia latih nama Nai Kuang Sai. Orang Cina. Jadi kau dia mari duduk Taning dia pun takut. Walaupun ke Taning kau hebat-hebat lagi kata dah orang Taning ramai lagi. Kau Taning kau lemah ni. Maka ia buat orang Syia Patalung dan Segoro 500 orang. 500 orang. 500 orang ni dia mari tak mana? Mari nak tunjuk. 500 orang ni kalau kita tengok kita buat petah dulu sikit dah. Dah. Kalau kita tengok petah dulu ni, dah. Dia mari tak di ni. Ni boleh ke Syia dah. Dah. Mari tak sini. Dan juga mari tak sini. Jadi 500 keluarga Syia hok mari pada Nai Kuang Sai ni, abang kata teori katuk mulut katuk punggung.
Iaitu mari tok di nocik kopo, mari tok di Tabah. Buka kampung di Tabah. Dan juga dia sendiri ni mari duduk di Kuala Jambu, lepas tu buka kampung jaga keliling dia. Sini, pusat dia. Tuh, hak grup mula-mula. Khabar lah kita. Tahu dah. Jadi sebab dalam kitab ni sebut jelas kata 500 orang hak mari ni dia bagi. Bagi mari buka di nocik di Kokpo. Habis gano ramai orang sia di nocik dan di Kokpo. Sebab dia sepadan tani. Tiba tu dia pergi ke segara dah kau tu. Kokpo nocik sia ramai dan juga di Tabah. Sia ni mari zaman Raja Kang Tisong lagi. Lama dah lah. Lama benar Raja Kang Tisong ni lama benar. 200 tahun lebih dah lah. Mari duduk. Dia sendiri mari duduk di jamu, lepas tu mari buka kampung jari-jari keliling jamu. Habis kita tengok oleh kedai jamu saja tu, wat di Gautet ni. Wat Takien Tong, wat Klang, wat Burapa. Dia ke? Lepas tu nak hadap ke nocik, lepas tu hadap kau ni, wat ada seli keliling. Sebab aku berkata nak kang dengan jumlah orang Melayu agama tu. Duduk di jamu tu. Maka hak ramah tu tak di sepadan mana tu muka tepuh kita di nocik Kokpo penuh dan di hujung dia di Tabah penuh. Koning dia nak buh tak boleh, kan dia bukai. Nak masuk tak boleh. Kalau turut dia ni nak 3 bucu. Lauk tak ada lah orang Melayu penuh kalau kat lauk. Dia duduk di Kokpo di Tabah semua nak tak di hujung lagi kok petang tak nak pergi tak boleh. Pada pergi sampai kok Penang tu bidah demo. Pergi sampai kok Jala, kok Remeh, pindah demo. Hak tu lah. Naik Kuangsai tadi tu. Naik Kuangsai tu mari duk jadi gubernur Tani. Maka semua datuk bujuk hak duk pergi di Gahong. Pong Syahid di Gahong. Lepas tu Datuk Sai ni tak ada cerita. Duk pergi di Kesik pecah gok Kesik pun Datuk Sai pergi di mana wallah alam. Tak tahu. Katanya yo hundo klik gi ke tempat dia. Jadi hundo klik gi ke Tabah, hundo klik gi Kelabor. Klik kat Kelabor kat tempat dia. Jadi Datu Pakala ni mati mana kita tengok dalam kesan Prak Cumpung Sawadan Sayam Pak Sam. Boleh catat sia catat kata Datuk Kala mati mana? Kelawai wa Prak Pelacana Tam Ratu Pangkalanไปทันกันที่ปลายน้ำเมืองรามันริมแดนเมืองเปเราะได้สู้รบกันในตำบลนั้นรัตูปากาลันถูกกระสุนปืนตายในระหว่างนั้นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จยกทัพเรือไปตั้งอยู่ที่ปากอ่าวเมืองตานีครั้นพระยากลาโหมกองทัพหน้าตีรัตูปากาลันแตกและได้ตัดศีรษะรัตูปากาลันมาแล้วพระยากลาโหมพระยาเสน่หาภูธรพระยาพัทลุงหลวงสุวรรณคีรีพระยาเมืองสงขลาปรัชนะพร้อมกันลงไปเฝ้าเรือพระที่นั่งหน้าเมืองตานีทูลแจ้งราชการ Ini surat Al-Siyah. Dia kata apabila perang dengan Taning di Benedah, Datuk Kala ni lari, ngunugi dan juga Prak Canak ni. Prak Canak ni Gulawai tadi. Gulawai tadi hidup baloh lama tadi tu. Puruk hemak lagi sampai di supaya hak Taning sebut kata sampai di hujung hulu Leman. Sampai di hujung hulu Reman. Tapi hak Siyah diri tulis Tam Ratu Pangkalan ไปทันกันที่ปลายน้ำเมืองรามัน เมืองรามันni ya Remeh, negeri Remeh ni ya ada sungai dua ti panggil negeri Kres Berape. Kres Kape. Pusat dia duduk di Kota Baru. Pada masa tu duduk di Kota Terah. Duduk di Kota Terah. Pusat dia zaman ni duduk di Kota Terah. Jadi dia negeri Remeh dia ada sungai Telubel, sungai Taning. Kiri kanan hak dia. Lepas pada Kira tu hak dia dah. Panjang mari suk sampai di Kuala Kawe. Tu hak dia. Sungai lek ni, sungai Telubel tu. Lek nu legah. Naik atas lagi hak legah dah. Lepas tu apa mula di Nesering.
Mula di benar sering di Pinai tu, di Beradu, panggil Beradu tu. Panjang naik kotak lagi hok ya terus. Kiri dan kanan. Tak kira. Kau saik ke apa tu tadi ya. Katanya ada juga dulu ya selisih dengan Raja Jala, dia bagi di Tanah Putih. Tanah Putih sebelah sore. Lepas pada Tanah Putih dua belah tu hak Gemeh. Lek kanan tu hak Jala deh. Gitulah. Gemeh. Jadi dia igat dia di dekat dengan Jarum. Tempat dia igat tu sebab dia pergi sekali dengan pok-pok balu hak huno gi rakyat tino jatuh jalan kaki lah. Berhari-hari minggu-minggu huno kita gambar tu biro hancur dah kita di balu tu dah bih cu bakak berakuk lah bakuk huno gi siapa di halang fok halang tu fok balu tu 200 tahun dulu. Ni pada tahun 1808 halang tu dah. Jadi waktu tu puak jering lah bukan kampung balu saja. Kampung lain lagi pergi ramai. Orang bakal pergi pergi tu supaya dengan puak gandung apa mari pergi. Dah. Lepas tu apabila Hasia royak dah tu dah. Pada masa tu juga Kromprat Wang Bawang Setan Mongkon ni besar lah. Wakil Raja Sia ni bawa kapal layar, kapal peraya tu mari duduk di mulut Kuala Taning di Kesek. Duk belawai dengan Datuk Sai. Datuk Sai pun wak perahu Sai juga duk belawai. Tapi halah juga. Kau tu dia kata Datuk Pekalai tu kena dek igak di Jagung tu, di Hulu Gemeh tu, lepas tu kena kerak tekak, ambil tekak wak kelik. Ambil tekak pula dah, ambil pala wak kelik. Kerak tekak dia ni, jadi kubur dia kena duk kat dalam bukit halah. Tak boleh wak kelik dah, mayat tak ada sehari tu. Kau tu lah duk kat halah tu. Jadi tepat hak dia duk tu lah orang jering ni pergi buka kampung Tindai pula tepat hak dia Datuk Kalai mati. Kawasan kok dalam Bukit Halang. Hari ni kita nak pergi tak boleh. Bukit Halang tu jadi utayan dah, jadi taman negara. Jadi tempat tak boleh masuk dah. Gitulah. Lepas tu bahagia peperangan yang berlaku di Baruh Laguning. Baruh Laguning pun hangat. Dengan kapal belayar pun dikesek. Kalau kita tengok pok di Kuala Teraje pok nyopah ikat kaki. Sebab pok ni dia mudah. Sebab dia pok sai hidup kalingan dia, pok sai. Sai dak pergi sini ni, kok laut ni dah. Ikat kaki. Sana dipatah. Ni sebut ni. Mana tu kita gambar kata manoh ni dah, dia kena buat benteng diri ni. Nanti manoh dia mau naik tebing ke. Ikat kaki sebelah lutut ni. Jangan kalau biasanya kita buh kayu bocok gantung, tapi ni ikat dengan kaki. Tak mau lari dah. Nak pakai manoh pah gitulah. Di Teraje tu. Di Tanjung Pahang satulah. Kawasan kok patah satulah. Bagaimana kecek umum gitulah kawasan tu. Jadi demo tu mati ramai. Mati ramai kubur pun tanah kat tepi laut tu. Dan juga fok sai fok tu guru orang aling hok mati kat tu bakal hundur lagi. Banyak kat kawasan kok Kataje kok Tanjung Pahang dan juga sai hundur mai kat Sungai Tok Jong. Hundur mari duk Sungai Tok Jong, duk kat Dorak, duk kat Pak, kata gilah hundur gi dah pada masa dulu. Fok bakar sai. Sai hok zaman ning lah, sai hok baru walau alam tak tahu. Bakar sai baru kok mana hok lain walau alam dah. Ni kita doyak hok mengikut dah jarah hok sini. Jadi mati situ ramai. Tu dah. Lepas tu apabila halah bih delaka dah naik kuangsai bawa 500 orang sia patalung segara mai buka kampung duduk di Kokpo dengan di Tabah. Dah. Sesungguhnya terlalu banyaklah pertentangan yang timbul antara pemerintah yang bukan Islam dengan rakyatnya terdiri dari umat Islam. Dalam tempoh pemerintahannya yang singkat itu, beliau sempat merangka suatu bentuk pentadbiran yang baru untuk diterapkan dalam pentadbiran Siam di Patani. Beliau telah meninggal dunia dalam tahun 1815. Adiknya Nai Paya telah dilantik menjadi Gubernur Patani yang ketiga dan sepupunya Nai Him Sai bergelar Luang Sawat Pakdi
dilantik menjadi timbalannya. Jadi Nai Kuang Sai ni bawa mari yo mari duduk di jamu ni. Kau Datuk Khalid pecah dah lah. Yo mari tukar habis. Mari ubah habis cara mengetah. Pesing-pesing adat-adat Melayu tani dulu habis. Yo ganti dengan pesing bek sia habis di jambu tu. Di jamu tu. Jadi pesing sia habis. Boleh jadi pesing sia habis. Sapangan yo do mengetah siapa lama apa yang mati, adik dia naik jadi wakil sia pula orang yang ketiga namanya Nai Pai. Nai Pai. Lepas tu sepupu dia nama Nai Him Sai. Bergalai luang sewak Pak Di. Jadi timbalai. Zaman tu tani tak ada gajo. Ada gajo sie. Gajo sie hok nama Nai Kuang Sai. Jadi Nai Kuang Sai. Jadi itulah sejarah yang berlaku di tani kita zaman pemerintah Datuk Pangkalai. Jadi kalau tengok Datuk Pangkalai ni adalah zaman tani hok pergi hebat sekali. Sebab lepas pada Datuk Kalai ni naik Kuang Sai naik, orang tani tak ada siapa tunduk. Hingga dalam catat orang tani ni apabila pegawai orang sia ni lalu ke kampung, lalu dapat rumah siapa, bawa lalu lepas dah, dia mau ambil cokek tanah. Korek tanah bekas tapak kaki jalan tu, hendeng ke lain. Begitu lalu. Tok Cha lalu dah dia. Orang pasal tu dulu, gajah tani tak ada tu. Bawa nampak kada orang Melayu ni tak suka sangat dengan pegawai sia ni, maka sia baru ubah semula. Hok naik Kuang Sai wak ni tak ada. Orang tani menete. Maka ia baru nak belah tani jadi 7. Maka era belah tani pada 7 ni nanti era hak minggu depan dengan kerana orang-orang tani ni tak suka. Tak rela duduk bawah pemerintah Nai Kuang Sai hak duduk di jamu tu. Maka lepas pada itulah dia baru nak bagi tani jadi 7 negeri. Jadi 7 negeri. Jadi pada masa ni dalam sejarah tani Ibrahim Syukri tulis ni, orang tani tu ingat belaka. Datuk Bujuk, Datuk Sai, Pok Melayu Lanung, Pok Sai, Datuk Kalai, pergi dengan hangat. Tak ada dah zaman hok rakyat. Mudah tu rakyat. Sebab raja ni habis dah. Kalau mengikut sejarah tani dulu ni sebut kata kerajaan tani ni habis zaman Alun Junuh dah. Kalimah kerajaan tu. Iaitu kerajaan ni bagi kita situasi yang ada raja. Zaman Alun Junuh tu tak ada dah raja. Alun Junuh hari raja pun Datuk Kalai Bau, Datuk ni duk gomo sama dia, mati banyak anak dah pada masa tu. Akik fok kampung tu pergi gomo dengan kampung ni pergi gomo kampung tu mengikut datuk dia. Sebab Taning ni kalau mudah-mudah kata dulu pusat Gajah besar duk di Kesik, Gajah Seri Wangsa duk mengetah. Apabila habis Gajah Seri Wangsa, amnat panggil, kuasa-kuasa tani itu kercai, sebar, duk di mukim-mukim. Pada masa ni lah orang panggil dia tok mukim hok debe banyak. Masuk ke dalam ni mukim tu tok tu, mukim tu tok tu, mukim tu tok tu, mukim tu tok tu. Kau tu orang tani ada datuk saja di tempat masing-masing. Sebab raja tak ada dah. Kuasa raja hebat ada so tu kurang dah, tak ada. Jadi habis orang tani jadi mula jadi payah bahasa kau tu. Mula jadi payah nak kecek kira nak pakat kau tu sebab dia tak nak balah tapi dia jadi asing. Sebab dia duk jadi grup besar-besar. Lebih-lebih lagi orang kawasan pedalaman ni. Kalau kita Asia sebut kata orang Nai Kuang Sai ni dia boleh mengetah orang jamu saja. Orang di pulau jamu dia tu dia boleh mengetah. Orang Nayu kat tu jang tunduk dia. Tapi kalau masuk kawasan pedalaman kat dalam tak boleh mengetah. Lebih-lebih lagi kawasan Gemeng. Kuasa negeri Gemeng tak boleh mengetah langsung. Tak siapa. Amnak dia pai meten. Kuasa tak siapa. Kok Penang, kok Menesta, kok Tanto, kok Betung tak boleh kuasa. Pas kono dia ada datuk suku lah. Datuk tu kawasan masing-masing. Kawasan Lek Sai, Tubel, kawasan seluruh tani dah mereka di Kuala Jamu tu saja hak dia boleh duk kontrol. Dah tak boleh duk kontrol. Maka dalam peperangan Datuk Pangkalai di Kalai Besar Balo ni ada catat jelas banyak
Dah. Tentang peperangan situ. Tentang peperangan situ. Dah, dalam ekasan pun Sawadan pun sebut banyak tentang peperangan di situ. Jadi Datuk Kala ni kena igat. Dah, kena igat di Hulu Remeh. Di Hulu Remeh. Dah, maka dihukum bunuh situ, dikerak kepala dan ambil kepala wak kelik mari kepada wakil siye hok duk di duk atas kapal di Teluk Tani. Maka masa itulah habis kerajaan Melayu Tani. Jadi siye pun tak mustak pia lagi dah hok bakal raja ke ataupun hok jadi datuk pun dak. Pakat tok orang siye terus. Jadi orang meretah Tani pada masa tu. Iaitu tok nama Nai Kongsai. Lepas Nai Kongsang, Nai Pai. Lepas tu Nai Kongsai, Nai Pai pergi kelahi pula dengan rakyat Taning. Maka takutnya kau ngebok kau teruk. Sia pun letih. Sakit kepala. Allah. Belawai pula. Belawai pula tu. Yona Wak Wijadi kata, susah lah. Sia pun sakit kepala. Maka dia pun pakai tok orang sia mudah tu. Tok orang sia jadi pemerintah. Nah ni saya duk cari lagi hot catat teh hot orang putih. Dah. Catat teh orang putih. Mana tadi? Kau surat. Catat teh orang putih pun tulis juga tentang peperangan di Balu. Sebab orang putih tu ada di Balu tu. Di kale jamu tu. Di kale besar tu. Sebab situ ya orang putih dah. Hodok pesaing dengan Datuk Kale situ tu dah. Ni semua dah. Jadi catat teh tu ada dalam catat teh hok Francis Bradley. Francis Bradley dah. Orang British. Dia tulis. Dia tulis bahasa orang putih dia lah. Saya nak balik dengan cepat-cepat tu. Dia kata orang Taning ni tak cakap perit. Orang Taning tak cakap perit. Dah. Apa ni tak kena sakit. Sedekah siye ni dah macam-macam kekajame, macam-macam kezoleme. Dah yang tindah atas orang Taning setelah dia benih atas peruntuk orang Taning. Dia tu orang Taning tak kena sakit. Tak ikat perit. Sia perak dah pelawai jadi lagu tu semua. Dan dia kata orang Taning ni sudah habis dari sistem kerajaan. Bila ambil jak Sultan Alun Junuh lagi. Orang Taning tu habis dah. Walaupun dok jadi negeri sendiri lagi, tak ada jatuh ke tangan sia lagi, tapi sistem kerajaan tu pecah dah. Hancur dah. Sebab pok-pok datuk duk gomo sama dia dah. Tu dia kata ia lain dengan Kedah dan Terengganu. Dah, kerana pemerintah tertingginya dapat mengumpulkan orang. Dapat mengumpulkan orang dan mengumpulkan kuasa, jadi hebat. Sedekah pada masa tu zaman abad yang ke-17 ni, Terengganu ni adalah negeri halau, ya ada rakyat 500 orang je. Tapi apabila raja yo naik lepas tu dia boleh wak usaha lagu mana jadi hebat pemerintah tu sorang. Dia lain dengan Taning dan Kelantan. Terlalu banyak kuasa di mukim. Taning ni dia kerajaan amnat mak cun kenpai. Mudah kata. Pesen Taning Kelantan ni kuasa mukim tu banyak dah. Siapa dengan raja sendiri nak kontrol tak boleh. Habis tu tak pelik sampai dulu lagi Taning ni ada 42 raja kecil dah. Duk bawah Sultan di Kesek. Raja Agung di Kesek. Sultan Agung di Kesek tu ada 42 negeri halah-halah dah duk bawah dia. Maka masalah Patani, hak Francis Bradley kata adalah masalah kat punam Cik Winyan. Tiada pemerintah tertinggi yang berpengaruh seluruh. Itu masalah Tani. Pemerintah banyak. Orang Tani pemimpin banyak. Tapi dia pemimpin kuasa, pengaruh kawasan tu. Kuasa dia. Dia ni kawasan ni. Si A kawasan tu. Si B sini. Si C sini. Sampai si Z. Dia debel dari tempat dia. Tempat orang luar nak debel tak boleh. Maka hak ning lah kelemahan Tani sebab dia tak ada orang yang jadi
pemerintah hak tertinggi atau orang yang berpengaruh hak besar sekali. Kalau bahasa Syekh panggil tu, ia tak ada punam cik winyan. Punam hak pengaruh habis. Masalah tani. Dan kita lihat, ambil jok sining, sampai ke bawah, tani pun jadi lagu tu. Tak ada pemerintah hak berkata, orang hak boleh mengetah seluruh tani. Orang jala pun kata ya, orang tani pun kata ya. Kalau banding hari ni, orang naga berkata ya, tak ada. Bawa pergi ke ladang, kawasan dia. Kawasan dia ni, oh dia ni. Kawasan ni, dia ni. Jadi betul. Tani. Dah itulah untuk malam ni. Dah kita tambah tok wela bakcik sikit. Bola kita tu mula lambat tadi deh. Jadi kata, kita boleh belajar banyak lah pada peristiwa Perang Datuk Pakalai ni. Dengan kerana orang tani ni tak ada pemerintahan tertinggi. Apabila tak ada pemerintahan tertinggi sekali yang boleh pengaruh habis seluruh tani, maka itulah akibat untuk orang tani. Deh. Kerana orang tani ni, ada pula dalam sebut dalam catatan ni, yang ทำเนียมแขกนับถือสกุลเป็นอย่างยิ่งพระยาสายคนเก่าเป็นสกุลตนกูพระยาสายใหม่เป็นแต่สกุลเจ๊ไพร่ในเมืองไซไม่นับถือถ้าบุตรหลานพระยาไซคนเก่ายกมากระทำแก่เมืองไซธรรมเนียมแขกไม่สู้รบฆ่าฟันบุตรหลานเจ้านายเก่าเมืองไซจะเสียไปอีกภรรยาสายใหม่ก็จะได้ความผิดtu sia dia baca ke tani pada masa tu ni fak turut pergi kepada negeri Sai. Dia kata orang tani dia pergi bakar. Ni zaman ni. Zaman di Kang Tisong. Dia tahu orang tani ni นับถือสกุลเป็นอย่างยิ่ง mudah tahu orang tani pergi ha bakar benar. Bakar je ku bakar ni. Mungkin duk tinel orang lain. Ha pergi ngai bakar. Deh. Dia kata kalau Raja Sai hak dulu ni bakar tengku. Bakal tuanku. Raja Sai baru ni bakal cik. Pintai sekun cik. Pas kalau kita ambil hak bakal cik, mari duk mengetah orang Sai dulu tak tunduk. Sebab gendah hak ni bakal cik. Hak ni bakal tengku dulu. Habis kalau nak latih bio ni kena tengok di bakal. Sia. Habis sia je pergi. Kok bakal orang tani je pergi benar bakal. Orang tani. Walaupun satu ketika kita kena bisik, bakal kita kena menusuk. Ni ada lepas pada tu. Mengata istilah pok lagi. Lepas tu dia cabut bakal ke mana. Kok bakal po depan ni ke depan teku ke kapal depan ya weh. Lepas tu mula beragai. Belakang dah lah. Dah sebab dia tahu orang tani ni pergi benar bakal. Sebab kita ni bukan raja, bukan apa. Bakal juga. Tak kira. Dah. Kita bakal orang biasa pun bakal juga. Kita pergi bakal kita. Super. Sia ni sebut ni kita sendiri pun tak tahu. Tak kenal diri. Sia ni goyak tu yang ทำเนียมแขกนับถือสกุลเป็นอย่างยิ่ง Ni dia kecil hari telubek. Hari telubek ni pergi benar bakal je kata. Tapi hari telubek pun supa je orang lain pun pergi juga. Supa je. Dah. Ni agak nak baca lah banyak. Dah. Maka itulah peperangan pada zaman Datuk Pakalai dengan kerana pada masa tu ramai orang tani bakat perang banyak lapis orang. Kalau kita tengok dah, Fok Datuk Sai, Fok Datuk Bujuk, Fok Datuk Kalai tak ada dah. Masa tu 3 datuk dipakak sekali. Fok tepi laut, Fok bekas seremoni dia tak setia kepada Fok Raja Seri Wangsa dulu. Fok kok kena tawar kalau raja nyupah ni. Dia tak setia benar kepada Raja Tani hak dulu di Gresik. Habis demo ni kena hejak mula marilah sekali lagi kita berlawan dengan sia. Demo ni tak apalah sebab nai boh dia hak dulu tak apa kali Fok Sai pun mari pergi sini. Kalau kita tengok pada masa tu cukup genap. Orang tani tu cukup genap berlawan. Dah. Maka untuk nak jaga tak mahu berlawan pula orang tani kalau latih pio lawan tak orang sia dan juga lepas pada ni dia nak belah tani jadi 7 dah. Maka cara belah tani jadi 7 dia belah lagu mana, dia kira lagu mana, dia garis pada hak 7 lagu mana, sedangkan tani ada 42 pada masa tu. Lepas tu dia buat jadi 7 lagu mana. InsyaAllah pada minggu depan kita mari suluh tengok teori sia. Dah. Teori sia hak mari buat tani tu pecah. Mari tu di and rose mula dah. Lagu-lagu mana insya-Allah kita mari tengok minggu depan. Malam ni sekarang saja. Dan jangan lupa kata lagu-lagu mana pun setiap hari Senin malam Selasa ni
Kalau kita nak orang yang nampak poster dah tu minta share, minta tekan ibu tanya kod like sebab ia ada sekatan yang membuat ke beberapa orang tak boleh tengok. Ia ada panggil tu cut kong di segi tu sakatkan begitulah. Masa dia dah kalau kita tegak benar kebenaran ni, maka hatu staging pokok tak setuju dengan kita tu dia akan ganggu Maka dia boleh ganggu gitu ya, ganggu di segi glomel ke apa, maka kita share banyak. Dah pelik semoga nak orang hok kena sekat tak boleh tengok tu. Jadi boleh tengok sebab dia tak naik le Facebook dia mana-mana kata. Dia tak tubik le Facebook dia. Gitulah. Kita bakal usaha untuk sebar benar kebenaran walaupun pahit, tapi akhirnya turun sampai tekuk apa perut you mani. Sekarang ni saja, insya-Allah minggu depan kita masuk dalam era pembagian taning jadi 7 negeri. Malam ni sekarang ni saja. Selamat malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.